Kedua, rasanya masa kita tidak mengizinkan. Saya ada banyak lagi sebenarnya, tetapi saya nak sebut satu lagi, satu saja, okay? Boleh sabar, boleh? Satu saja lagi, iaitu bila seseorang ni ikut tasawuf dan tarekat, kenapa kita tengok pada mereka zikir atau selawat yang diajarkan oleh syekh masing-masing itu lebih afdal daripada yang diajar oleh Nabi SAW sendiri. Kenapa berlaku? Nah, ini satu masalah. Ahli-ahli tasawuf, ahli tarekat yang betul semestinya ikut Rasulullah SAW, mengutamakan yang Rasulullah lebih daripada yang lain-lain. Kalau dia mendakwa ikut tasawuf, ikut tarekat, tiba-tiba yang orang lain lebih, ini bukan tu. Itu satu tanda tasawuf atau tarekat yang salah, yang tak benar, yang perlu ditolak, tak boleh diterima. Sebab bercanggah. Kemudian dia sebut tu hebat-hebat sangatlah. Nabi sendiri yang dia ajar pun tak ada sebut kelebihannya sampai begitu. Dia sebut biasa, siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah selawat kepadanya 10 kali, gitu. Ringkas, tak adalah yang hebat-hebat sangat. Ni saya dah sebut contoh, ni contoh saja. Kalau nak sebut banyak sangat. Antaranya siapa yang antara kita yang tak tahu selawat Fatih? Selawat Fatih, ini bunyinya begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Ini selawat yang diperkenalkan oleh pengasas tarekat Tijaniyah. Sebelum ini dia dakwa tak ada selawat. Selawat ini Nabi SAW ajar secara sedar, bukan mimpi. Beberapa kali Nabi bagi ajar dia. Sekali cerita begini, sekali cerita begini, banyak kali. Dan dahsyatlah kelebihannya itu. Tak pernah disebut oleh Nabi SAW tentang selawat yang diajarnya sendiri ada kelebihan sebegitu rupa. Tak pernah. Tapi kita boleh lihat, ini satu buku yang dihadiahkan oleh murid saya, rupanya ada dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada, ini tarekat Tijaniyah. Gambar selipar pun ada. Gambar selipar pun ada. Apa dia sebut? Kelebihan zikir dalam tarekat Tijani. Dia sebut, berkata Syekh Tijani, Rasulullah SAW telah berkata kepadaku. Maknanya dia percaya yaqazah. Apa akibatnya kalau kita terima yaqazah? Tak usah kita bincang waktu kata orang ni kata. Ini yang kenyataannya apa jadi? Apa dah jadi? Dia kata, ma salla alayya ahadun bi afdala min salatil fatih lima ughliqa. Rasulullah kata kepada dia. Bukan hadis, dalam hadis kita hadis tak ada. Kita dah anggap apa ni? Macam ni, hadis ke atau tidak? Kenapa lebih utama yang ini pula daripada yang Rasulullah? Tidak berselawat seseorang atasku dengan selawat yang terlebih afdal daripada selawat Fatih lima ughliqa. Berkata Syekh Tijani, pertama, law ijtama'a ahlus samawat as-sab' wa man fihim ala an yasifu thawab al-Fatih lima ughliq ma qadaru. Jikalau berkumpul penduduk langit berserta dengan penduduk-penduduk yang berada dalam lapisan langit yang 7 tersebut, dan berkumpulnya mereka itu untuk mengira atau menilai ganjaran pahala selawat Fatih, nescaya mereka tidak mampu untuk mengira akannya. Ini terjemahannya. Kedua, saya baca terjemahan sajalah. Nak ringkas, umur manusia pergi dan berlalu begitu sahaja, melainkan umur orang yang berselawat dengan salawat Fatih. Ini Nabi kata ni, Nabi kata kepada dia. Jadi maknanya yang tak pernah tahu apa itu selawat Fatih, habis saja umur dia. Sia-sia saja hidup dia. Ketiga, dia kata, aku telah bertanya Rasulullah SAW tentang kelebihan selawat Fatih.
Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepadaku bahawa satu kali daripada selawat Fatih menyamai semua tasbih yang diucapkan oleh makhluk ciptaan ilahi, dan juga menyamai semua zikir-zikir dan doa-doa orang yang hebat dan orang biasa, iaitu menyamai 6,000 kali ganda daripada satu selawat Fatih. Keempat, dalam riwayat yang lain disebut sesungguhnya satu kali daripada selawat Fatih menyamai ganjaran 600,000 salawat, dan setiap satu selawat tersebut menyamai ganjaran 400 kali peperangan. 400 kali peperangan. Jihad ni. Mati jihad ni. 400 kali peperangan. Kelima, kemudahan daripada apa yang disebutkan tadi. Rasulullah menyambung kenyataan beliau. Ini dia kata, Rasulullah kata ni. Jadi sekarang ni nak pakai hadis, apa gunanya kita belajar semua ni? Tutup semua, tak ada guna. Sebab tak ada selawat Fatih ni dalam kitab-kitab hadis yang kita belajar, tak ada. Tiba-tiba ada sini, pakai yang ni lah kalau nak kira. Orang tasawuf kadang-kadang dia dalam bahasa yang lembut kita kata kasih lah. Kasih kepada guru tu melampau sangat. Yang sebenarnya sampai ke peringkat pemujaan dah tu sebenarnya. Dia kata apa? Rasulullah kata lagi, barang siapa yang berselawat dengannya, yakni selawat Fatih, nescaya ia beroleh ganjaran semua pahala orang yang berselawat di alam ini, daripada kalangan jin, manusia dan para malaikat, iaitu orang tersebut beroleh ganjaran 600,000 kali, dan semua itu dikira daripada sejak terjadinya alam ini hinggalah terucap selawat Fatih tersebut. Iaitu secara umumnya orang yang berselawat dengan satu kali selawat Fatih seakan-akan ia berselawat dengan 600,000 selawat yang lain daripada kalangan jin, manusia dan malaikat. Kemudian khasiat, dia ada khasiat selawat. Khasiat dan kelebihan selawat Fatih, dia ada teks yang asalnya Arabnya ada, cuma kita nak ringkas baca terjemahan terus. Khasiat dan kelebihan selawat Fatih, lima ughliqa adalah urusan ilahi, tidak boleh diukur dengan akal fikiran. Jikalau engkau andaikan terdapat 100,000 umat, dan setiap satu umat terdapat padanya 100,000 kabilah, dan setiap satu kabilah terdapat di dalamnya 100,000 pemuda, dan setiap 100,000 pemuda itu ia dapat hidup selama 100,000 tahun, dan setiap orang berselawat 100,000 selawat yang lain daripada selawat Fatih lima ughliqa, kemudian dihimpunkan sekalian pahala zikir setiap umat dalam masa ratusan tahun tersebut, nescaya tidak menyamai sekalian pahala zikir-zikir tersebut dengan hanya satu kali sahaja daripada selawat Fatih. Fikir, nak kata apa ni saya pun tak tahu. Ini tasawuf ni. Itu yang bermasalah, itu yang kadang-kadang orang, terutamanya ahli-ahli hadis, dia bangkit sebut benda ni, benda mungkar. Macam mana tak sebut? Macam mana kita tak sebut? Benda dia tersebar dengan berleluasa, orang pula taatnya dengan penuh khusyuk, dengan penuh yakin baca ni, dengan harapan ini. Kononnya Nabi cerita kepada dia, ingatlah wahai saudaraku, jangan kamu berpaling arah dan terpedaya dengan pembohongan kaki pembohong dan kaki penyangkal. Kita ni dia tuduh pula. Kerana sesungguhnya kurniaan dan pemberian ilahi itu di tangan ilahi. Allah berhak untuk memberi dan mengurniakan kepada sesiapa yang dia inginkan. Kerana bahwasanya Allah memiliki sifat kurniaan yang terkeluar ia daripada daerah atau tingkatan kias. Dan memadalah bagi kamu firman Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan banyak lagi. Ini secara ringkas saja. Saya nak baca secara ringkas. Kemudian di dalam kitab yang lain disebut bahawa siapa yang baca, tapi syarat dia kena ikut tarikat tu. Kalau tidak tak jadi. Kalau tidak tak jadi. Siapa yang baca satu kali
Ni selawat ni 1 kali. Panjang mana sangat. Yang tadilah. Sama dengan baca Quran 6 kali khatam. Dalam pertemuan Nabi dengannya pada ketika lain pula, dia kata, Nabi cerita kepada dia bahawa sekali saja baca selawat Fatih menyamai baca Quran sebanyak 6,000 kali khatam. Nak jadi macam mana? Kalau diterima ni nak jadi macam mana? Lengkap semua. Orang tinggal Quran, tinggal hadis, tak ada dah. Nak buat apa? Kita baca yang Nabi ajar, 1 selawat dapat 10 saja. Itu yang tinggi pun, yang sahih. Ini dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Ali Al-Harazi, dia kata sesiapa yang baca selawat Fatih 10 kali, lebih banyak lagi pahala yang dia perolehi daripada orang yang hidup tanpa menyebutnya, tanpa mengucapkannya, walaupun dia hidup 1000 tahun, yakni 1,000,000 tahun. Inilah yang saya nak sebut. Jadi dalam keadaan begini, hadisnya tak ada. Yang dikata kelebihan-kelebihan, dia kata dia dakwa dia berjumpa dengan Nabi. Sekarang ni dah kita terima yaqazah, apalagi orang yang boleh beli yaqazah ni orang macam mana? Dia sendiri sebut ni dalam kitab. Bukan main, bukan calon-calon orang. Jadi setelah terima itu, tentulah pengikut ni percaya. Dan percaya apa akibat dia percaya? Ya Rasulullah tu jadi remeh, tak ada apa lagi. Tak ada nilai lagi yang Rasulullah SAW sendiri ajar. Inilah bahaya yang paling besar dalam pada kita berkehendak, bercita-cita, berhasrat nak menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang mulia, dan menghilangkan sifat-sifat yang keji daripada hati itu dengan mengikut tasawuf dan tarikat. Kita kena ingat juga kesan sampingan dan benda-benda yang macam ni. Kena ingat. Kalau tidak, kita gadai agama. Betul-betul saya kata memang tak boleh. Macam mana nak terima macam ni? Kita terima ini berarti kita kena tolak yang itu. Kalau kita tak tolak pun, yang itu tu tak ada nilainya. Terlalu murah. Yang ini terlalu mahal, begitu istimewa. Apa jadinya akidah orang yang percaya begitu? Ini masalahnya, masalah akidah. Bukan soal masalah peribadi saja nak ikut, nak buat amal. Ikutlah, kita nak reka macam mana. Bukan masalah itu. Ini masalah akidah. Jadi saya rasa oleh kerana masa tidak mengizinkan, 3 saja saya sebut. Sedangkan banyak lagi ni nak sebut. Jadi insyaAllah mungkin lain kali, kalau dirasakan perlu, kita akan bentangkan lagi benda-benda macam ini. Dan yang ini tidak dipakai oleh semua ahli tarikat, hanya tarikat Tijani. Tapi tarikat juga, tasawuf juga. Yang lain ada cara dia sendiri pula. Masing-masing berlomba-lomba nak melebihkan wirid dia, zikir dia dan selawat dia. Tinggal dah di belakang Nabi SAW malahnya. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk kali ini. Harap dimaafkan kalau ada terkasar bahasa. Saya hanya menyampaikan apa yang benar daripada Allah dan Rasulnya untuk kita menjaga kesucian agama kita seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.